Mereka beramai-ramai masuk sebuah bilik yang gelap dengan membawa Bible. Maka daripada Bible itu lahirlah, muncullah cahaya yang menerangi bilik. Lalu mereka percaya bahawa Bible itu betul. Lebih jauh lagi, selepas itu mereka bawa Quran masuk ke bilik. Bilik tetap gelap. Kerana itulah mereka percaya Quran itu adalah palsu, Bible itu adalah benar. Kerana Bible ada cahaya. Sebenarnya tuan-tuan, beginilah manusia yang jahil. Tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan cahaya, nur ilmu, nur iman, nur Quran dan sebagainya. Di dalam Islam telah diajarkan konsep cahaya dan sebaliknya konsep gelap. Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah adalah Tuhan pelindung, pengurus orang-orang yang beriman, yang sentiasa mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada cahaya hidayatnya. Walladzina kafaru awliya'umut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, Tuhan pelindung mereka ialah taghut, iaitu sembahan-sembahan, pujaan-pujaan mereka yang lain daripada Allah. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang sentiasa mengeluarkan mereka daripada cahaya masuk ke dalam kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman berada dalam cahaya yang Allah berikan dan dijauhkan daripada gelap. Sebaliknya orang-orang yang kafir, mereka sentiasa berada dalam kegelapan, jauh daripada cahaya. Kalau orang-orang kafir hidup di dalam kegelapan tanpa cahaya, memanglah munasabah, sebab mereka menuhankan lain daripada Allah. Berbagai agama yang lain daripada agama Islam adalah menuhankan sembahan-sembahan mereka. Dan itulah mereka adalah manusia-manusia yang hidup di dalam kegelapan. Bagaimanapun, mestilah kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan cahaya dan gelap. Cahaya yang dimaksudkan bukanlah cahaya yang kita kenali, cahaya matahari, cahaya api, cahaya lampu dan sebagainya. Cahaya yang dimaksudkan ialah cahaya maknawiyah, cahaya yang tak boleh dilihat oleh mata kepala, kerana terletak di alam malakut, alam gaib. Cahaya tersebut hanya akan dapat kita lihat apabila Allah perlihatkan kepada kita menerusi pandangan mata hati kita. Sekiranya mata hati kita dihidupkan oleh Allah, dibukakan berbagai hijab,
barulah mata hati kita boleh melihat cahaya yang maknawi. Bila kita sebut cahaya iman, bukanlah macam cahaya yang selalu kita lihat di alam nyata ini. Tapi oleh kerana kejahilan, ramai orang-orang Islam ditipu oleh iblis, ditipu oleh syaitan dengan cara menggunakan cahaya. Tentu kita pernah mendengar orang-orang Islam yang suka beribadat waktu malam di bilik yang gelap, tiba-tiba biliknya bercahaya. Walaupun lampu tidak ada, walaupun lampu tidak di-on-kan, bilik tiba-tiba bercahaya. Keliling rumah juga bercahaya terang benderang macam spotlight. Orang tersebut sebenarnya telah tertipu, ditipu oleh iblis. Oleh kerana mereka jahil, orang ni jahil, maka disangkanya bahawa ibadatnya telah diterima oleh Allah. Allah telah beri cahaya yang khusus, sehingga bilik yang gelap jadi terang dengan sendiri. Keliling rumah yang gelap pun jadi terang benderang. Padahal itu adalah cahaya yang ditunjukkan oleh iblis. Kerana kejahilan, maka orang tersebut tertipu. Sekiranya kita faham cahaya amal, cahaya ilmu, cahaya iman itu maknawi, tentulah orang tersebut faham bahawa cahaya yang menerangi bilik, cahaya yang menerangi sekitar rumahnya pada malam itu adalah cahaya iblis, bukan cahaya yang dikehendaki dalam Islam. Tapi iblis menggunakan kaedah ini menyesatkan ramai manusia. Seperti ramai orang-orang yang beragama Kristian, mereka yakin bahawa Bible ada cahaya. Oleh kerana itu, sesama mereka kadang-kadang melihat cahaya Bible. Mereka beramai-ramai masuk sebuah bilik yang gelap dengan membawa Bible. Maka daripada Bible itu lahirlah, muncullah cahaya yang menerangi bilik. Lalu mereka percaya bahawa Bible itu betul. Lebih jauh lagi, selepas itu mereka bawa Quran masuk ke bilik. Bilik tetap gelap. Kerana itulah mereka percaya Quran itu adalah palsu, Bible itu adalah benar. Kerana Bible ada cahaya. Sebenarnya tuan-tuan, beginilah manusia yang jahil. Tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan cahaya, nur, nur ilmu, nur iman, nur Quran dan sebagainya. Semua nur-nur yang dimaksudkan dalam agama Islam ialah maknawi. Berbeza sama sekali dengan cahaya yang kita lihat. Maklumat tersebut sangat penting supaya kita tidak dikelirukan oleh syaitan. Kerana ramai orang-orang yang rajin beribadat dikelirukan oleh syaitan dengan cahaya. Tentu kita masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama tasawuf yang terkenal, meninggal dunia 621 Hijrah. Beliau selalu didatangi cahaya yang luar biasa. Cahaya yang tidak pernah dilihat oleh manusia.
Lalu cahaya itu seolah-olah bercakap, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu Allah." Oleh kerana ketaatanmu, mulai sekarang engkau buat apalah, apa saja yang aku larang engkau buat. Dan apa saja yang aku suruh tak perlulah buat. Oleh kerana Syekh Abdul Qadir seorang yang alim, dia dapat mengetahui serta-merta bahawa cahaya dan suara itu adalah suara iblis. Kejayaan Syekh Abdul Qadir dapat mengelakkan tipu daya syaitan dengan menggunakan cahaya dan suara, memeranjatkan iblis sendiri. Lalu iblis tanya pada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, aku telah berjaya mengelirukan ahli ibadat beratus-ratus orang. Hanya engkau saja yang berjaya daripada tipu daya aku. Macam mana engkau boleh tahu tipu daya aku ini, wahai Abdul Qadir?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Senang saja. Sebab Allah tidak sekali-kali menghalalkan apa yang diharamkan. Allah tidak sekali-kali melepaskan seseorang manusia daripada taklif agama. Tapi engkau telah memerintahkan aku supaya aku tidak lagi beribadat. Karena itulah aku tahu engkau adalah iblis." Kita tiap-tiap seorang mukmin mestilah kita menyedari bahawa di dalam diri kita ada unsur gelap. Ada unsur gelap itu. Di samping ada unsur cahaya. Unsur gelap timbul daripada nafsu dan unsur cahaya timbul daripada hati. Karena itulah hati dan nafsu kita sentiasa berperang. Yang kita tak pernah sedar peperangan ini. Kata ulama, adat peperangan, ada sekali menang, sekali kalah. Ada kalanya kalah, ada kalanya menang. Hati ada kalanya kalah, ada kalanya menang. Tetapi biasanya nafsu lebih menang daripada hati. Karena itulah kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah menangkan hati kita dalam peperangan melawan nafsu. Tanpa bantuan Allah, hati kita tak boleh menang. Hati kita akan kalah dengan mudah. Ibnu Athilah dalam kitabnya Hikam menyebutkan, "An-nuru jundul qalbi kama annal zulmata jundun nafsi fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'anhu bi midadaz zulmi wal aghyar." Maksudnya, cahaya adalah tentera bagi hati, sebagaimana gelap adalah tentera bagi nafsu. Apabila Allah telah menghendaki untuk memenangkan hati seseorang hambanya,
maka Allah datangkan pertolongan tentera yang berupa berbagai cahaya. Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya amal. Dan berbagai cahaya Allah akan datangkan ke dalam hati kita. Menguatkan pertahanan tentera hati kita. Wa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Yang kedua, wa qata'anhu midadad zulmi wal aghyar. Yang kedua, Allah akan sekat datangnya kegelapan dalam ruang hati. Begitu juga Allah akan sekat pengaruh-pengaruh makhluk. Supaya dalam hati hanya pengaruh Allah semata-mata. Jadi tuan-tuan, Allah juga jadikan cahaya sebagai cahaya yang khusus sebagai bantuan tentera hati kita. Sekiranya Allah hantarkan bantuan tentera yang berupa cahaya ke dalam hati kita, barulah hati kita menang dalam memerangi nafsu. Jika tidak, hati kita akan kalah. Senang saja kita nak melihat seseorang itu hatinya menang ke atau sebaliknya nafsunya menang. Bila seseorang kita lihat tenggelam dalam kejahatan dan susah untuk buat kebaikan, ini berarti orang tersebut, ini berarti hati orang tersebut dikalahkan oleh nafsunya. Kegelapan nafsu begitu hebat hingga melenyapkan cahaya hati. Andainya Allah mau membantu memenangkan hati orang tersebut, amaddahu bi junudil anwar, maka Allah datangkan bantuan tentera yang berupa berbagai cahaya. Tiba-tiba saya bertemu seorang alim yang menasihati, cahaya ilmu, cahaya nasihat dapatlah menerangkan cahaya di dalam hati dan dapat mengalahkan tentera nafsu iaitu gelap. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah Tuhan pelindung, pengurus. Orang-orang yang beriman sentiasa mengeluarkan orang-orang beriman itu daripada gelap kepada nur, kepada cahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata واستقامة على شريعة القراء والطريق البيضاء. الله جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما على الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.